Dan kita juga bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memilih kita ini berada di dalam satu majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ni Allah Subhanahu wa taala janjikan rahmat yang sangat banyak. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan pada malam ini kita berada dalam satu program tausiah perdana yang akan disampaikan oleh Syekh Dr. Taufiq Ibrahim Damrah, Syekh daripada Jordan. Dan Syekh juga akan ditemani oleh Ustaz Muhammad Ashraf Abdul Wahab, iaitu pelajar Master Uniza dalam bidang bahasa Arab. Yani Ustaz Muhammad Ashraf akan menjadi penterjemah kepada Syekh lah. Dan Ustaz Muhammad Ashraf juga merupakan pelajar lepasan daripada Jordan lah. Dan pada malam ini sedikit anak-anak cerita berkenaan dengan Syekh. Syekh merupakan ahli lajnah tashih Al-Quran Jordan dan merupakan pemegang sanad Al-Quran tertinggi di Jordan lah. Sedikit biodata Syekh. Syekh Dr. Taufiq Ibrahim Damrah berasal daripada Amman, Jordan. Beliau merupakan pemegang ijazah sanad Al-Quran dan antara yang tertinggi pada zaman ini. Beliau menyusung 21 mashaf pelbagai qiraat. Beliau juga merupakan pengasas pengajian Al-Quran percuma di Jordan sejak 1996 di bawah Kementerian Awqaf. Beliau juga menulis kitab-kitab berkaitan dengan Al-Quran dan qiraat, dan beliau juga banyak menulis kitab-kitab qiraat Imam 4 mazhab. Kemudian Syekh juga pelajar-pelajar yang pergi ke Jordan banyaklah pergi bertalaqi dengan Syekh. Banyak pelajar-pelajar daripada Malaysia ni bertalaqi dengan Syekh, mengambil sanad daripada Syekh, dan anak-anak muridnya banyak di Malaysia lah. Jadi tanpa melengahkan masa, anda menjemput mempersilakan Al-Fadhil Syekh dan juga Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan program pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وصفاته وأسمائه العظام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي يسر لنا الجلوس في هذا المسجد المبارك، وقد يسر الله سبحانه وتعالى لي زيارة ماليزيا من قبل وزيارة هذا المسجد المبارك كذلك من قبل، ونحمد الله أن يسر لي الجلوس أمام هذه الوجوه النيرة المتوضئة المصلية المتوكلة على الله سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada masjid yang penuh dengan mulia ini, dan juga pada waktu yang mulia antara maghrib dan juga Isya. Dan Syekh mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni. Dan jaulah Syekh pada kali ini bukanlah jaulah yang kali pertama. Syekh telah melawat Malaysia beberapa kali dah sebelum ni, dan Alhamdulillah sekali lagi diberi peluang untuk menyampaikan sedikit tazkirah di Masjid Sultan Zainal Abidin. أيها الأحبة، نلاحظ أنه في هذا الزمان تتعاظم المحن على المسلمين بالذات، منها ما يتعلق بالإنسان شخصيا كالمرض والجوع
والتشريد أو الهموم والغموم، ومنها ما يتعلق ببلد من البلدان فتصبح فيه الحروب أو الفتن أو غير ذلك من الأمور، حتى أن هذا الزمان تصارعت فيه الابتلاءات والهموم والمشاكل حتى رأيناها عن يميننا وعن شمالنا وفي البلدان حولنا. Hadirin dan dihormati sekalian, sesungguhnya dunia pada hari ini dipenuhi dengan ujian dan juga musibah yang berterusan. Dan ujian ini datang dalam pelbagai keadaan. Dalam keadaan kita senang dan juga kita susah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami akan menguji kamu wahai manusia dengan ujian yang berbentuk, yang datang dalam bentuk kesenangan dan juga dalam bentuk kesusahan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami juga kamu akan kembali. Hadirin dan dihormati, ujian yang datang kepada kita ada yang datang dalam bentuk, ada yang datang dalam bentuk individu seperti kefakiran dan juga kemiskinan, kesedihan, keresahan dan sebagainya. Dan di sana juga terdapat keresahan ataupun ujian yang datang dalam bentuk jamaah yang menyerang ataupun yang menimpa sesebuah negeri dan juga negara, seperti peperangan, kegawatan ekonomi dan juga inflasi. وهذه الشدائد والابتلاءات إذا لاحظنا لم تكن موجودة في حياتنا في بداية حياتنا، وكلما زاد الزمن زادت هذه الابتلاءات، وهذا مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. Hadirin dan dihormati, sesungguhnya kezaliman manusia terhadap manusia yang lain merupakan kerosakan yang amat besar yang berlaku pada hari ini. Dan ujian dan juga kesempitan yang berlaku pada zaman sekarang akan bertambah dan semakin berkembang dengan bertambahnya masa. Dan kaedah ammah untuk isu ini adalah hadis Anas bin Malik, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'amin illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talaqa rabbah." Tidak akan datang satu tahun melainkan tahun yang selepasnya akan menjadi lebih berat dan lebih teruk, sehinggalah kamu berjumpa dengan Tuhan kamu, yakni sehinggalah datangnya hari kiamat. فإذا كان الأمر كذلك فهل يلتجئ الإنسان إلى عقله كي ينجيه أو إلى تدبيره كي ينقذه أم إلى علمه وماله؟ المسلم يلتجئ في هذه الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، فعليه التوكل وإليه الملتجأ. Dan bagi manusia itu, ketika mana semakin bertambahnya keresahan, semakin beratnya ditimpa ujian, maka ke atasnya ada satu tempat kembali yang dia kembali kepadanya, dan juga baginya satu tempat berlindung yang dia berlindung dengannya, iaitulah at-tawakkal kepada Allah dengan sepenuhnya. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل من مكانه لأزاله. Telah berkata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, jika seseorang hamba itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, sesungguhnya Allah mampu untuk menghilangkan bukit dari tempatnya, nescaya dia akan menghilangkannya. هؤلاء الأنبياء قدوتنا ضربوا لنا أروع الأمثلة في التوكل على الله سبحانه وتعالى عندما وقعوا في الشدائد. فهذا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء دعا قومه لعبادة الله سبحانه وتعالى، وأنكر عليهم عبادة الأصنام وناظروه فأفحمهم، فما كان منهم إلا أن قالوا حرقوه
وانصروا آلهتكم فأوقدوا له نارا عظيمة وأرادوا أن يلقوه بها. Telah datang kepada kita contoh dari Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah bersenjata dengan senjata tawakal yang amat tinggi ketika mana ditimpa musibah dan juga setiap ujian yang melanda baginda. Sesungguhnya Nabi Ibrahim, baginda telah diuji dengan kaumnya yang ingin membakarnya ke dalam api. Tetapi disebabkan tawakal Nabi Ibrahim yang begitu tinggi, Allah telah menyelamatkannya dan membinasakan kaum yang berdusta ke atasnya. لما أرادوا أن يلقوه في النار هذه النار كبيرة ما استطاعوا أن يقتربوا منها فوضعوه في منجنيق كي يقذفوه في النار. فلما وضعوه في هذا المنجنيق وقذفوه جاءه جبريل عليه السلام وقال ألك بي حاجة، يعني مرني ماذا تريد. جبريل ملك عظيم بإمكانه بضربة أن يخمد هذه النار أو بنقلة ينقله إلى مكان آخر أو بنفخة فيطير قومه. فهل طلب إبراهيم عليه السلام المساعدة من جبريل؟ إنما قال وهو ما بين السماء والأرض قال حسبي الله ونعم الوكيل. Nabi Ibrahim ketika mana dikerumuni oleh kaumnya telah membuat unggun api yang begitu besar untuk dilontarkan Ibrahim ke dalamnya, dan ketika mana beliau dalam keadaan tersebut telah datang Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi Ibrahim, adakah mana-mana pertolongan yang kamu ingin aku lakukan? Maka Nabi Ibrahim menjawab, tidak lain tidak bukan hanyalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah telah mencukupi aku dan dialah sebaik-baik tempat perlindungan. فجاء الأمر الإلهي مباشرة إلى النار. أمر الله الذي أمره بين الكاف والنون يقول لشيء كن فيكون. فقال الله سبحانه وتعالى فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فنزل في النار بردا wasalaman bi'amrillah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim pun dicampakkan ke dalam api yang telah dibuat oleh kaumnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah bersabda, qulna ya naru kuni barudan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan sejahtera untuk Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun dilontarkan ke dalam api dalam keadaan tidak panas dan sejahtera. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم عندما جاءت الأحزاب بجيوش جرارة إلى المدينة وحاصرت المدينة وتخندق النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته في داخل المدينة خلف الخندق وبلغت القلوب الحناجر وأرجف المنافقون في المدينة وغدرت يهود بني قريظة حتى صار وضع المسلمين فيها صعبا. Dan di sana juga terdapat contoh yang begitu tinggi, contoh yang terbaik untuk kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana sekumpulan kaum musyrikin yang ingin melakukan perbuatan yang mungkar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benar tawakal. Qala Ibn Abbas, telah berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan juga sebaik-baik tempat perlindungan. ولذلك سطر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عندما خوف الناس النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Telah berkata Nabi Muhammad ketika mana ditimpa dengan ujian tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia telah berkumpul
untuk memukul kamu, fakhshawhum, maka takutkanlah mereka. Dan natijahnya adalah fazadahum imana, mereka tidak lari bahkan bertambah keimanan mereka. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan mereka berkata Allah telah mencukupi kami dan dialah sebaik-baik tempat perlindungan. نعم. وبينما كفار قريش ينتظرون في أي ساعة يدخلون المدينة ليقتلوا المسلمين ويقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وينهوا الدعوة الإسلامية، جاء النصر من الله سبحانه وتعالى فأرسل ريحا على المشركين قلبت قدورهم وخلعت خيامهم وأزالتهم من أرضه حتى أصبحوا وقد عادوا إلى ديارهم، وفرج الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه هذه الغمة. Dan ketika mana kaum mukmin telah ditimpa dengan musibah, yakni kaum musyrikin ingin melakukan kefasadan terhadap mereka, mereka telah bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah telah menghantarkan kepada kaum musyrikin angin yang membinasakan mereka, yang tidak meninggalkan saki-baki dari mereka satu pun. وهذا نبي آخر إنه كليم الله موسى عليه السلام في مصر بين قومه الذين استضعفهم فرعون يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، جاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى أن يخرج من مصر إلى بلاد الشام، فخرج ساريا بالليل حتى وصل إلى شاطئ البحر الأحمر. Contoh yang seterusnya adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang digelar dengan kalimullah ketika mana baginda telah dikejar. Ketika mana baginda telah dikejar bersama dengan orang-orang, bersama dengan mukmin yang bersama dengannya, dan perasaan takut telah mengelilingi mereka, dan di belakang mereka merupakan Fir'aun dan juga tenteranya, dan di hadapan mereka merupakan laut yang luas. Sesungguhnya tawakal Nabi Musa alaihi salatu wassalam merupakan sebab kepada hilangnya keresahan dan juga sebab kepada selamatnya mereka dari tenggelam. لما وصلوا شاطئ البحر بعدها نظروا خلفهم وإذا بالموت الزؤام، إذا بفرعون وجنوده قد قدموا خلفهم، فالآن صار البحر أمامهم والعدو خلفهم، فقال أصحاب موسى إنا لمدركون. Ketika mana Nabi Musa sedang dikejar oleh tentera Fir'aun, telah diselubungi perasaan takut, telah menyelubungi perasaan takut terhadap jiwa orang-orang yang beriman bersamanya, dan telah berkata pengikut Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya kita akan tenggelam. هذا حال قومه أنهم رأوا الموت بعينهم، ولكن موسى عليه السلام ينظر بنور الله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه، فقال كلا إن معي ربي سيهدين. Kata-kata tersebut merupakan kata-kata dari kaum Nabi Musa yang telah melihat kematian di hadapan mereka. Tetapi disebabkan keyakinan dan keimanan tinggi Nabi Musa terhadap Allah, baginda telah membalas, qala kalla, sesungguhnya tidak, inna ma'ya rabbi sayahdin, bersama-sama denganku adalah Tuhanku yang mana dia akan memberi hidayah kepadaku. فحقق الله سبحانه وتعالى رجاءه وأجاب دعاءه ونصره على قومه، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Allah Subhanahu wa taala telah mendengar dan juga memakbulkan doa Nabi Musa, maka Allah telah berfirman, fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr, dan kami telah mewahyukan kepada Musa untuk melemparkan tongkatnya ke atas lautan, fanfalaqa, maka terbelahlah lautan, fakana kullu firqin kattadil azim, dan dan tenggelamnya pasukan Fir'aun bersama dengan tenteranya. هذا البحر
صار سببا لنجاة موسى عليه السلام ومن معه، فلما دخله فرعون أطبق الله عليهم البحر فكان سببا لهلاك فرعون ومن معه. Dan Nabi Musa bersama dengan pengikutnya yang beriman telah berjaya diselamatkan. Adapun Firaun dan juga pengikutnya telah tenggelam dalam lautan tersebut, dan tawakal Nabi Musa kepada Allah merupakan sebab kepada berterusnya hayat Musa dan juga pengikutnya. وهذا نبي آخر من أنبياء الله سبحانه وتعالى إنه يعقوب عليه السلام فقد ابنه يوسف وهو صغير، ثم بعده فقد ابنه الثاني أخوه وهو كبير، فاشتد به الحال حتى ابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. Contoh yang seterusnya merupakan contoh yang ada pada Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, yang mana baginda telah diuji dengan kehilangan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika mana baginda kecil. Kemudiannya Nabi Yaqub diuji lagi dengan kehilangan anaknya yang kedua ketika mana dia besar, sehinggalah Nabi Yaqub ditimpa dengan kesedihan yang melampau, dan dikatakan Nabi Yaqub telah mencapai tahap hampir-hampir buta. ثم بعد ذلك أرسل أبناءه البقية إلى مصر ليتحسسوا من يوسف وأخيه ولا ييأسوا من روح الله، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وأوصاهم بشيء، أوصاهم بالتوكل على الله، فسطر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر في القرآن الكريم وقال: وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. Maka Nabi Yaqub telah menghantar anak-anaknya ke Mesir untuk mencari Yusuf dan juga saudaranya. Dan Nabi Yaqub telah memberi wasiat, satu wasiat yang amat berharga kepada anak-anaknya, yakni bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman: "Wama ughni 'ankum minallahi min syai' inil hukmu illa lillah 'alaihi tawakkaltu wa 'alaihi falyatawakkalul mu'minun wa 'alaihi falyatawakkalul mutawakkilun." Mafhumnya, dan aku tidak memiliki apa-apa kepada kamu selain daripada Allah. Sesungguhnya setiap urusan adalah milik Allah. Kepadanya jua aku bertawakal, dan kepadanya jua bertawakal orang-orang yang bertawakal. فأجاب الله سبحانه وتعالى رجاءه وحقق أمانيه، فوجدوا أن يوسف قد أصبح عزيزا لمصر، وخلع قميصه وأرسله إلى أبيه في فلسطين، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، ثم جاء بهم جميعا إلى مصر ليلتئم الشمل وتتحقق الأمنيات بفضل التوكل على الله. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memakbulkan doa Nabi Yaqub, yang mana Nabi Yusuf telah diangkat martabatnya menjadi seorang pemerintah di Mesir, dan Nabi Yaqub telah memerintahkan saudaranya untuk membawa baju Nabi Yusuf kepada Nabi Yaqub agar baginda dapat kembali melihat, dan alhamdulillah baginda telah kembali kepada keadaan yang sedia kala. هذه الخصلة هي من مميزات مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان دائما متوكلا على الله سبحانه وتعالى. لكأننا ننظر هذه الساعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة خائفا لأن كفار قريش قد اجتمعوا على قتله وتفريق دمه بين القبائل، فانسل النبي صلى الله عليه وسلم واختبأ هو والصديق في غار ثور. Contoh-contoh yang telah kita sebut tadi merupakan antara contoh dan juga teladan yang telah ditunjukkan oleh para nabi Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
telah memberikan kuruah yang tertinggi dalam bab tawakal ketika mana kafir musyrikin Quraisy ingin membunuh baginda yang bersama dengan Abu Bakar di dalam gua. وهنا لما أيقنت قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم جعلت 100 ناقة لمن يحضر رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا انتشر الكفار بحثا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا إلى الغار ووقفوا بالقرب منه، فقال الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى الخاطر المحدق بأم عينيه أمامه: قال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. Pemerintah kafir Quraisy telah membuat satu habuan kepada sesiapa yang dapat sesiapa yang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu akan dihadiahkan dengan 100 ekor unta. Maka setiap kafir musyrikin berusaha untuk mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah baginda dan juga Abu Bakar menyorok di dalam gua, dan perasaan takut telah menyelubungi Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan telah berkata Abu Bakar, "Law anna ahadahum," sesungguhnya sekiranya salah seorang dari mereka, yakni kafir Quraisy, nazara tahta qadamaihi la absarana, melihat di bawah tapak kaki mereka, nescaya mereka akan dapat melihat kita, wahai Rasulullah. Faqala an-nabiy, dan membalas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhannuka ya Abu Bakar bisnaini Allahu thalithuhuma." Adakah pada kamu perasaan takut, wahai Abu Bakar, dengan dua orang yang ketiganya merupakan Allah Subhanahu wa taala. هذه المدرسة التي تخرج منها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما بشره النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأبي موسى: بشره بالجنة على بلوى تصيبه، ما زاد أن قال: الله المستعان، اللهم صبرا على الله التكلان. Nabi Muhammad telah menunjukkan quruah dalam bab tawakal dengan sebenar-benar tawakal. Contoh yang seterusnya adalah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika mana beliau telah diberita gembirakan dengan syurga. Allah telah menimpa ujian yang berat ke atasnya, dan tidaklah Uthman bin Affan berkata-kata melainkan Allahul Musta'an, Allah lah sebaik-baik tempat perlindungan, Allahumma sabran ala tuklan, Allah lah sebaik-baik tempat untuk bersabar, dan kepadanya juga sebaik-baik tempat bertawakal. ولذلك لما صار خليفة ثم في نهاية أيامه تحزب عليه الخوارج وأحاطوا ببيته صبر وتوكل على الله حتى استشهد قارئا للقرآن ولم يراق بسببه أي دم. Dan begitu juga ketika mana Sayyidina Uthman telah diburu oleh kaum Khawarij yang ingin membunuhnya, Uthman telah bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan dia tetap di dalam rumahnya dan tidak bergerak. Dan sesungguhnya Sayyidina Uthman telah diberita gembirakan dengan syurga, dan tawakal Sayyidina Uthman kepada Allah telah menjadi sebab kepada terhalangnya pertumpahan darah antara kaum muslimin. ولهذا المؤمن المتوكل على الله سبحانه وتعالى دائما يكون مطمئن القلب مرتاح البال هادئ الضمير، يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Dan contoh-contoh yang telah diberikan tadi merupakan qudwah yang terbaik untuk kita, yakni seorang muslim dan juga mukmin yang berjaya sentiasa bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sepenuhnya,
yang mana tawakal tersebut merupakan kunci kepada kebahagiaan dan merupakan kunci kepada hilangnya keresahan dan juga kesempitan yang membelenggu fikiran dan juga perasaan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah telah mencukupinya. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah akan melakukan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menetapkan tiap-tiap perkara dengan qadarnya. ولهذا الواحد منا نحن إذا خرج من بيته لا يخرج إلا متوكلا على الله تعالى. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الخروج من البيت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. فتنحى له الشيطان ويقول الشيطان لآخر: كيف بك برجل قد هدي وكفي ووقي. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita agar setiap kali kita keluar rumah, kita mestilah meletakkan tawakal yang tinggi kepada Allah. Firman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Hendaklah dia berkata dengan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuasaan dan kekuatan melainkan pada Allah. Yuqalu hina idzin. Dan dikatakan ketika itu hudita wa kufita wa wukita. Dan dikatakan kepada orang yang membaca doa tersebut, kamu telah diberi hidayat, kamu telah dicukupi dan kamu telah dilindungi. أيها الأحبة، الإنسان ضعيف بتوكله على الله سبحانه وتعالى يلتجئ إلى قوي، فإذا اعتمد الإنسان على نفسه خذل، وإذا اعتمد على الله نجا. ولله در الشاعر عندما قال: إن لم يكن عون من الله للفتى كان أول ما يجني عليه اجتهاده. يعني إذا اجتهد الإنسان دون أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى كان في ذلك الخسران، وإذا اعتمد على الله كان في ذلك النجاة. Adakah seorang Muslim itu dikira lemah sekiranya bertawakal kepada Allah? Jawapannya tidak. Sesungguhnya tawakal kepada Allah merupakan kunci kepada selesainya masalah dunia dan juga kunci kepada selesainya masalah akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada Kamulah kami bertawakal dan kepada Kamu juga kami memohon pertolongan, wa ilaikal masir, dan kepada Kamu juga merupakan tempat perlindungan. أعطانا الله سبحانه وتعالى وسائل تريحنا، أعطانا القرآن الكريم نكلم الله سبحانه وتعالى به، نتلو كتاب الله آناء الليل وآناء أطراف النهار، فيه شفاء للصدور وراحة للقلوب وإنارة للنفوس. هذا القرآن الكريم معجزة خالدة من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، فهنيئا لمن تمسك بها. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita satu kitab yang amat besar, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran merupakan kitab yang menghilangkan segala keresahan, ubat kepada segala jenis penyakit dan juga perawat kepada segala jenis kesempitan. Maka beruntunglah bagi sesiapa yang sentiasa membaca Al-Quran dan beramal dengannya siang dan malam, pagi dan petang. أعطانا الصلاة، أنت تدخل على الله سبحانه وتعالى وتكلمه وقت ما تريد وقت ما تشاء في ليل أو نهار، فقط يكفيك أن تكبر لتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى تناجيه وتناديه وتشكو بثك وحزنك حتى يزيل الله سبحانه وتعالى عنك همك. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita ibadah salat,
yang mana dengan salatnya kita dapat mengadu segala jenis keresahan dan juga kesempitan. Kita dapat melakukan doa supaya Allah memudahkan urusan kita dan juga kehidupan kita, dan dengan salat juga merupakan kunci kepada seluruh kejayaan. أعطانا الدعاء نطرق باب السماء في أي وقت شئنا، نسأل الله سبحانه وتعالى فيه ما نريد من خيراي الدنيا والآخرة، ندعوه عقب الصلوات، ندعوه في جوف الليل الآخر، ندعوه في السجود. وأسرع شيء ما بين السماء والأرض هي دعوة مظلوم إذا رفع كفيه إلى السماء يا رب يا رب، يقول الله سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. Allah Subhanahu wa taala juga telah menganugerahkan kepada kita ibadat doa, iaitu dengan doa akan dimakbulkan segala jenis hajat dan akan dihindarkan dengan segala jenis kerosakan dan juga sesuatu yang tidak diingini. Lebih-lebih lagi doa seorang hamba yang telah dizalimi merupakan secepat-cepat doa yang dimakbulkan oleh Allah. Nescaya marilah kita sama-sama memperbanyakkan ibadah doa, salat dan juga bacaan Al-Quran. إذا كان هذه النعم من الله سبحانه وتعالى فما جزاء من هذه نعمه إلا أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا ينسى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر ولا يكفر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتوكلين على الله حق توكله، وأن نكون دائما في حفظ الله ورعايته وكنفه. Dan dengan segala jenis nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita, marilah kita menjadi hamba-Nya yang bersyukur atas setiap nikmat, mengikuti segala arahannya dan juga menjauhi segala larangannya. Semoga Allah menjaga kita dan seluruh muslim yang lain dari segala jenis keresahan, perpecahan, perbalahan dan sebagainya. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا رب العالمين فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسرانا وأسر المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد ماليزيا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب العالمين احفظه واحفظ أهله يا رب العالمين برحمتك، وأنت أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الشيخ يقترح أن من ميزات الأمة الإسلامية أنها تنقل القرآن الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا جيلا عن جيل ورجلا عن رجل، حتى وصل إلينا بالتلقي والمشافهة كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. يلا. InsyaAllah Syekh akan memberikan sanad hadis al-musalsal bil awwaliyah, dan tadi Syekh telah menyebut kelebihan mempunyai sanad, yakni sanad ni menjanjikan kita supaya kita dapat membaca Al-Quran sebagaimana Nabi membacanya, dan begitulah berterusan sehingga sampai kepada kita hari ini.
وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نقلت إلينا كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عن رجل حتى وصلت إلينا. Dan begitu juga hadis Nabawi yang mana diriwayatkan hadis ni dari seorang kepada seorang yang lain sehinggalah sampai kepada kita dengan melalui beberapa fatrah zaman. منها حديث المسلسل بالأولية وهو أول حديث يسمعه الشيخ من شيخه، وهذا الحديث سمعته في المغرب في مدينة فاس من الشيخ عبد الرحمن الكتاني. Dan antaranya merupakan hadis yang diberi nama Al-Musalsal bil Awwaliyah, yang mana Syekh telah diijazahkan hadis ni في فاس في المغرب. Yang mana Syekh telah diijazahkan hadis ni di Morocco, dan insya-Allah Syekh akan mengijazahkan hadis ini kepada kita semua pada malam ni insya-Allah. قال عبد الرحمن الكتاني عن والده بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Baik, jadi insya-Allah saya akan membaca hadis ni dengan kalimah dan kalimah, dan hadirin yang dihormati boleh ikut insya-Allah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. طيب، وهكذا بقراءة هذا الحديث أنا أجيزكم به فقولوا قبلنا. Okey, Syekh telah memberi ijazah kepada kita semua. Jadi setiap orang dia perlu berkata saya telah menerima ijazah tersebut. وهكذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بلقاء آخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada semua hadirin yang telah menghadirkan diri pada majlis yang penuh dengan berkat ini insya-Allah. Aqulu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.